Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni semalam kita dah buat sampai soalan 9. Saya buat 2 soalan. Hari ni saya nak sambung iaitu soalan yang ke-10. Jadi soalan dia, jadual menunjukkan jisim pemain bagi dua pasukan sepak takraw. So, bila dia bagi dua maklumat macam ni, selalunya kita akan compare lah kalau macam ni. Okey. So, untuk A, dia kata hitung nilai min, julat, variance dan sesiam piawai bagi ukuran jisim pemain kedua-dua pasukan di atas. So, bila dia suruh buat macam ni, selalunya saya akan buat kotak dulu. Sebab kita nak banding dua ni, better kita buat kotak. So, dia suruh cari sekarang. So, saya tulis dulu, sini adalah kumpulan A. Sini adalah kumpulan B. Then, dia suruh cari min, julat. Ni supaya tak tertinggal yang senang kita nak compare. Variance dengan sisiam piawai. Saya tulis SP sisiam piawai. Jadi dari sini kita nak cari empat-empat ni. Okey. Senang sikit macam ni, nampak kemas sikit. Okay, so dari sini kita akan cari nilai min, julat, variance dan sisiam piawai. Kita tahu untuk min adalah min macam nanti kita cari dulu, kita cari yang senang dulu, julat. Julat adalah nilai yang paling tinggi tolak yang paling rendah. So yang paling tinggi adalah 70 tolak dengan 48 untuk A. Untuk A 70 tolak dengan 48. So dapatlah dia punya julat. 70 tolak dengan 48. So kita akan dapat 22 dekat sini. Untuk B, saya kira kat sini Untuk B, dia punya julat adalah, kira asing-asing senang sikit. Julat tinggi tolak rendah. So 75 tolak dengan 45. 75 tolak 45. So kita akan dapat kat sini 30. So julat dah dapat untuk dua-dua. And then min formula dia adalah, min ni lambang dia iaitu hasil tambah X divide by N. So kita kena tambah semua, bahagi dengan N. So 48 tambah 53 tambah 65 tambah 69 tambah 70 bahagi N ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So N ni ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni pun ada 5. So bahagi dengan 5. Jadi dekat sini kita akan dapat 305 bahagi dengan 5. So min dia kita akan dapat 61. Ni untuk A. Okay, so kat sini min dia adalah 61. And then B, sama juga cara dia, iaitu saya cari kat sini. Min untuk B adalah hasil tambah semua, 45 tambah 47 tambah 68 tambah 70 tambah 75 over 5. So kita dapat kat sini sama juga, bila you tambah semua, you akan dapat 305 per 5. So kita akan dapat sini pun 61. Okay, so kat sini kita dapat 61. And then seterusnya variance. Variance adalah, saya kira kat lain. Variance kita akan kira guna formula yang saya selalu guna, iaitu yang saya suka, which is hasil tambah X kuasa 2 per N tolak min square. Ni formula dia. So kita masukkan hasil tambah X square. So ni X, kita kira untuk A dulu. So X square adalah 48 kuasa 2 tambah 53 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 69 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 bahagi N. N tadi dah kira 5 tolak dengan min square. Min square tadi kita dah kira min.
iaitu 61. So 61 square. Jadi kat sini tekan, kita akan dapat 18999 per 5 tolak dengan 61 square. 61 square, 61 square, 3721. So dekat sini kita akan dapat dia punya standard deviation adalah standard deviation pula, variance adalah 78.8. Okay, so saya tulis kat sini 78.8. Dan untuk cari sisi ampere hanya perlu punca kuasakan 78.8. Punca kuasakan 78.8. So kita akan dapat kat sini 8.877. Saya ambil 3 tempat perpuluhan. Okay, so ni untuk A. Untuk B guna yang sama juga, iaitu kita akan guna formula hasil tambah X kuasa 2. Saya kira B kat sini, sinilah. Untuk B, kat sini je lah. Dia punya variance adalah hasil tambah X kuasa 2 per N tolak min square. Sama je. So kita tambah semua, 45 square tambah 47 square tambah 68 square tambah 70 square tambah 75 square per 5 tolak min square. Min tadi kita dah cari, iaitu 61. Jadi 61 square. Jadi kat sini kita akan dapat hasil tambah square dia adalah 19383 per 5 tolak dengan 61 square tadi kita dah kira, iaitu 3721. So tekan kalkulator, kita akan dapat kat sini 155.6. Okay, so dapat yang B punya kat sini 155.6. Nak dapat N sisi ampere Y, kita just punca kuasa 155.6. So dapat dekat sini adalah punca kuasa 155.6, 12.474. So tulis kat sini 12.474. So kalau dari sini senang sikit kita nak tengok. Jadi kita dah jawab A. Dan B, adakah julat sesuai digunakan sebagai suatu sukatan serakan bagi mewakili data di atas? Berikan justifikasi anda. Okay, first thing yang you kena tahu, bila melibatkan julat, julat ni data dia tak boleh ada dia tak boleh ada nilai ekstrim, pencilan. Check pencilan. Check. So kalau ada, kita kira tak sesuai, guna julat. Kalau tak ada, so kita boleh guna julat. Kenapa? Sebab pencilan ni sangat-sangat memberi kesan kat julat. Kalau ada satu pencilan, terus dia akan bagi efek kepada julat. So kat sini macam mana kita nak kira pencilan? Iaitu semalam kita dah belajar, kita akan cari sempadan bawah dengan sempadan atas. Which is sempadan bawah adalah K1 tolak 1.5 K3 tolak K1, iaitu K3 tolak K1 ni ialah IQR lah, julat antara kuartil. And then untuk sempadan atas kita akan ambil K3 tambah 1.5 K3 tolak K1. So dia plus minus 1.5 darab dengan IQR lah. So K1 dengan K3. Jadi dekat sini kita kena tahu K1 dengan K3 bagi kedua-dua kumpulan ni lah. Jadi saya tengok kat sini A, B, K1, K3 dengan sempadan atas, sempadan bawah. Okay. So K1, K3, kenapa saya tak cari IQR terus? Sorry, sini IQR. IQR tu maksudnya K3 tolak K1 So kat sini saya buat garisan senang sikit. Sini, sini,
sini. Okey. So dari sini macam hari tu kita buat, kita tengok kat sini data. Untuk tengah-tengah, dia adalah tengah-tengah di antara grup atas grup bawah kan. So sekarang kita tengok median dulu, 1 2 3 4 5. So tengah-tengah adalah yang ni. So 2 ni tengah dia. 2 ni tengah dia. Sebab data ni dah tersusun, kita tak payah susun dah lah. Syarat dia kena susun dulu dan kita tengok yang tengah. Lepas tu kita tengok pula yang bahagian bawah. Bahagian bawah grup dia ada 48 dengan 53. So tengah-tengah dia dekat sini. Ni pun sama, 45 dengan 47, tengah-tengah dia kat sini. So sini adalah K1. And then dekat bahagian atas, ni dengan ni, tengah-tengah dia, yang ni. Ni dengan ni, tengah-tengah dia, yang ni. So ni K3 dia. Ni reference balik je, reference pula. Ni revision balik. So dekat sini kita just tambah untuk tahu K1. 48 campur dengan 53. 2 ni bahagi 2. So kita dapat tengah-tengah dia apa? 48 campur 53 bahagi 2. So dapat K1 dia 50.5. 50.5. And then untuk dia punya K3 dia 69 campur 70 bahagi 2. So dapat kat sini 69.5. Okay. And then untuk kira dia punya IQR, kita just tolak 69.5 tolak dengan 50.5, iaitu 19. Ni K3 tolak K1 IQR ni. And then kita tengok pula untuk grup yang B. So untuk grup B, dia punya tengah adalah K1 45 tambah dengan 47 bahagi 2. So kita dapat 46. And then yang atas pula 70 campur 75 bahagi 2. So dapat kat sini 72.5. So kita tolak K3 dengan K1, 72.5 tolak dengan 46. Kita akan dapat kat sini 26.5. Okay. Then lepas kita kira ni, baru kita boleh kira guna formula sempadan atas dengan sempadan bawah. So untuk sempadan bawah, bagi grup A, saya kira grup A dulu So K1 adalah 50.5 tolak dengan 1.5. K3 tolak K1, which is yang ni 19. So dapat berapa? 50.5 tolak dengan 1.5 darab 19. So dapat kat sini 22. Sempadan bawah. And then sempadan atas dia yang sama juga, cuma kita tambah K3 lah dengan K3. So K3 dia 69.5 tambah dengan 1.5 darab dengan K3 tolak K1 sama 19. So 69.5 tambah dengan 1.5 darab dengan 19. So dapat kat sini 98. Jadi apa-apa nombor yang lebih kecil dari 22, lebih kecil ataupun lebih besar dari 98, lebih kecil dari sempadan bawah ataupun lebih besar dari sempadan atas, ini kita panggil sebagai pencilan. So kita tengok balik dekat nombor dekat A ni, iaitu grup A. Ada tak yang lebih kecil dari 22? Tak ada. Okay. And then ada tak lebih besar dari 98? Tak ada. So okay, untuk grup A pass. Okay. And then untuk grup B pula kita kira sempadan bawah. Sempadan bawah dia K1 46 tolak dengan 1.5 darab 19. Saya tulis dulu sempadan atas K3. K3 dia adalah 72.5 tambah dengan 1.5 darab dengan 19. Dia punya IQR dah lain B. Sorry. 26.5. So ni pun 26.5. Jadi kat sini dapat 46 tolak dengan 1.5 darab 26.5. Kita akan dapat 6.25.
Lagi satu 72.75 tambah 1.5 darab dengan 26.5. Okey. So dapat kat sini 112.25. Ni pun sama. Kalau lebih kecil nombor tu dari sempadan bawah ataupun lebih besar dari sempadan atas, itu dikira sebagai pencilan. So kita tengok grup B. Ada tak lebih kecil dari 6.25? Tak ada. And then ada tak lebih besar dari 112.25? Tak ada. So kat sini pun lepas. Jadi baru kita boleh buat conclusion. Dia tanya boleh tak guna julat bagi mewakili data di atas? Ya. Ya, boleh digunakan. Kerana tidak mempunyai pencilan. Okey. So ini adalah jawapan dia untuk B. Dan untuk C, panjang soalan ni sebab suruh kira banyak. Tentukan pasukan yang mempunyai ukuran jisim yang diserakkan lebih jauh. So maksudnya dia cakap diserakkan lebih jauh ni dia punya serakan lebih besar lah. Besar daripada nilai min jisim. Okey, so nilai min jisim ni memang nombor 1 lah. Dia dah sama dua. So sekarang kita tengok yang mana lebih besar je data-data ni. Jadi kita tengok kat sini 22 dengan 30. Yang ni lagi besar. And then 788 dengan 155.6. Yang ni lagi besar. 8.87 dengan 12.474. Yang ni lagi besar. Dengan kata lain, ini dia punya serakan lagi besar. Jadi data ni tak bagus. Kalau compare dengan A ni lah. So data ni dia tak konsisten dan dia lebih kurang dipercayai lah untuk data B ni sebab dia punya sukatan serakan lebih tinggi. Jadi kat sini yang mempunyai ukuran jisim. Okey, so ni kita boleh kata ni adalah pasukan B lah. Okey, sebab dia lagi besar sukatan serakan dia. Dan settle untuk soalan nombor 10.